Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Sabah hebat, salam JPN Sabah, sepakat Sabah hebat. Selamat datang ke sesi sidang selari bidang TVET, jaringan dan jalinan holistik JAJA, aspirasi 4, SISC Plus Sabah, Siri 2, peringkat kebangsaan tahun 2022, anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Sidang hadirin, sebelum kita mendengar perkongsian daripada barisan pembentang bidang TVET pada petang ini, izinkan saya untuk menjemput dan mempersilakan pengurus projek sidang selari bidang TVET Puan Sylvia Minting Pakoy, SISC Plus Unit TVET Pejabat Pendidikan Daerah Kudat untuk kata-kata aluan. Majlis mempersilakan. Terima kasih kepada pihak moderator. Mohon izin teknikal untuk membersihkan slide saya. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih kerana sudi hadir dan mengikuti program aspirasi SISC Plus Sabah bagi JAJA, jaringan dan jaringan holistik, perkongsian amalan terbaik bagi bidang TVET pada petang yang indah ini. Baiklah, kita terus kepada slide seterusnya. Oke, baiklah. Tujuan jaringan dan jalinan harmoni ataupun JAJA ini di peringkat kebangsaan adalah ada 4 aspek utama yang akan kita lihat di sini. Pertama sekali adalah JAJA ini merupakan projek e-kompilasi SISC Plus dan Guru, yang mana perkongsian projek e-kompilasi SISC Plus dan Guru bagi bidang TVET. Seterusnya, apakah konsep JAJA ini? Merupakan hubungan atau kerjasama antara Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan juga sekolah. Seterusnya, tujuan jaringan ini juga adalah untuk kebersamaan dalam mencorakkan landscape pendidikan di peringkat masing-masing yang banyak dipengaruhi oleh kerjasama semua pihak. Dan seterusnya, tujuan jaringan ini juga adalah untuk meningkatkan dan memantapkan lagi PLC, yaitu menyebar luaskan matlamat sekolah dan dasar KPM untuk membangunkan sekolah melalui teknologi dan komuniti yang menjaga dan menyokong murid dalam pembelajaran. Ya, demikianlah 4 tujuan utama bagi jaringan dan jalinan harmoni. Seterusnya kita pergi kepada latar belakang. Oke, latar belakang program ini adalah untuk pertama kepada murid, kepada guru, dan seterusnya kepada sumber-sumber yang dikongsikan dan juga menepati aspirasi 4 dalam SISC Plus JPN Sabah. Seterusnya, apakah matlamat? Matlamat utama JAJA adalah meningkatkan kerjasama antara pakar, guru, cemerlang, dan guru mata pelajaran untuk berfungsi atau menghasilkan e-kompilasi atau bahan PDP guru secara guna sama. Oke, dengan mengadakan jaringan di antara pegawai SISC Plus, guru pakar, guru cemerlang, dan juga guru mata pelajaran. Seterusnya, apakah objektif bagi JAJA? Pertama adalah mewujudkan peluang kolaboratif atau jaringan dan jalinan antara penyumbang dan pengguna. Seterusnya, yang kedua adalah membantu guru dalam menyelesaikan isu PDP melalui program intervensi ataupun bahan PDP. Seterusnya, yang ketiga adalah mewujudkan pelantar smart sharing e-kompilasi KIP PDP sedia ada. Dan seterusnya yang keempat adalah mewujudkan toolkit PDP bagi SISC Plus, pegawai, sekolah, dan juga guru di sekolah. Oke, baiklah kita lihat apakah sasaran bagi program ini. Pertama adalah ketua bidang, kedua adalah ketua panitia, seterusnya guru mata pelajaran, dan juga guru-guru yang baru dilantik ataupun juga dikenali sebagai guru nobis. Baiklah, seterusnya apakah panduan, pengguna, dan penyumbang? Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah yang perlu kita ambil perhatian dan take note karena melibatkan beberapa perkara yang sangat penting yang melibatkan syarat dan terma,
sebagai pengguna dan penyumbang. Oke, seterusnya. Oke, baiklah, ini adalah sedikit panduan bagi penyumbang bahan yang berbentuk kit permainan, kit modul, dan kit bank soalan bagi bidang Tibet yang memenuhi terma dan syarat jajah aspirasi 4 JPN Sabah. Baiklah, kita lihat bersama-sama. Seterusnya, inilah yang pertama sekali adalah sila daftar diri sebagai penyumbang sebelum muat turun atau muat naik bahan dalam kit ini. Seterusnya yang kedua adalah sila muat naik bahan yang berkaitan dengan tajuk folder yang disediakan. Seterusnya yang ketiga hanya bahan yang berkaitan dengan PDP dan kurikulum pendidikan Malaysia sahaja yang dibenarkan. Sekali lagi saya ulang, yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan Malaysia sahaja. Seterusnya yang keempat, sila mohon kebenaran daripada pihak yang telah menghasilkan bahan dan ingin dimuat naik terlebih dahulu ya. So maksudnya kalau ada yang pihak kedua atau ketiga yang terlibat, maka kita perlu memohon kebenaran daripada mereka terlebih dahulu ya, supaya tidak ada isu di kemudian hari. Oke, seterusnya yang kelima adalah penyumbang tidak boleh menggunakan nama mereka sendiri sekiranya karya itu disumbangkan bukan karya sendiri ataupun secara berkumpulan. Jadi tolong ambil perhatian ya di sini. Jadi kalau ingin menyumbangkan karena dengan tiket kumpulan ataupun organisasi, maka Anda perlu ingat perkara yang kelima ini. Oke, seterusnya yang keempat adalah mohon maaf, yang keenam adalah pastikan bahan atau dokumen slide tidak dimuat naik tanpa kebenaran daripada pencipta atau pihak yang terlibat. Dan seterusnya, dilarang menjual atau mengiklankan bahan komersial ini dalam iklan kit ini. Oke, seterusnya adalah yang ke-8, pihak aspirasi 4, CPN Sabah tidak akan bertanggung jawab atas kegagalan penyumbang untuk mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dan yang ke-9, penyumbang yang telah memenuhi terma dan syarat di atas akan menerima sijil penghargaan daripada pihak peserta. Dan yang 10, sila hubungi aspirasi, pihak aspirasi, JK Aspirasi SSI Plus JPN Sabah sekiranya ada pertanyaan ataupun sebarang persoalan ya yang diketuai oleh person in charge kami, Miss Shoba McIntyre. Oke, seterusnya. Oke, baiklah, kita akan lihat pula panduan pengguna bahan seperti juga tadi merupakan terma dan syarat bagi jaringan dan jaringan holistik aspirasi 4 CPN Sabah yang juga merupakan kit permainan, modul dan juga bank soalan. Oke, kita pergi kepada seterusnya. Oke, seterusnya demikianlah yang pertama adalah sila daftarkan diri sebagai pengguna sebelum menggunakan bahan dalam kit ini. Seperti juga penyumbang, Anda perlu daftarkan nama. Dan seterusnya, sila gunakan bahan ini untuk tujuan PDP atau perkongsian sahaja, bukan dijual ataupun komersial. Maksudnya komersial itu dijual atau diterbitkan untuk mendapatkan keuntungan. Tidak boleh ya. Yang seterusnya yang ketiga adalah sila mohon kebenaran daripada penyumbang jika menggunakan bahan mereka untuk tujuan selain daripada PDP dan juga perkongsian bukan berbentuk komersial. Oke, jadi sila highlight perkara 2 dan 3 jika Anda berniat untuk membuat sesuatu yang berkaitan dengan keuntungan ataupun komersial ya. Seterusnya yang keempat, sila jaga hak cipta milik penyumbang bahan. Ini yang kita perlu hormati mereka karena mereka sudah berusaha yang menyediakan, maka kita perlu hormati bahwa bahan itu mempunyai hak cipta terpelihara. Oke, seterusnya yang kelima, pengguna tidak boleh menyalin mana-mana bahan ataupun mengubah nama pencipta bahan yang ada dalam kit ini untuk tujuan bersendirian atau komersial tanpa memberi kredit kepada pencipta. Jadi apapun yang kita lakukan, tolong berhubung dahulu dengan pencipta untuk mendapatkan
kebenaran. Oke, seterusnya yang keenam, pihak aspirasi 4 SIC Plus JPN Sabah tidak akan bertanggung jawab atas kegagalan pengguna untuk mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan tadi. Dan yang ketujuh, yang paling last kali ya, but not least, sila hubungi EJK Aspirasi 4 SIC Plus JPN Sabah untuk sebarang pertanyaan. Juga kalau tidak segan silu, hubungi person in charge kami, yaitu Miss Shoba McIntyre. Oke, seterusnya. Oke, so mungkinkah Anda yang kami cari dan adakah Anda berminat sebagai penyumbang atau pengguna? Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Segera hubungi pihak penyelaras bidang Anda. Oke, seterusnya seterusnya kita lihat kepada sila hubungi kami. Kalau bukan sekarang, bila lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi, kalau Anda berada di bidang Tibet, Anda berada di channel yang tepat, dan Anda bertemu dengan penyelaras Jaja bidang Tibet yang tepat. Oke, saya Sylvia Miting Pahoy, pegawai SISC Plus Tibet daripada PPD Kudat Sabah. Seperti nomor telepon dan email yang tertera, sila hubungi saya sekiranya Anda merupakan yang kami cari sebagai penyumbang bahan dan juga pengguna bagi program, bahan-bahan bagi program, Jaja, jaringan dan jaringan holistik aspirasi 4 JPN Sabah. Rasanya itu saja pada petang ini. Jangan lupakan terus bersama dengan kami. Stay tune dan saya serahkan semula kepada pihak moderator kita. Terima kasih. Kopi Sanangan. Selamat kembali. Ucapan terima kasih buat Puan Sylvia, pengurus projek Sidang Selari Bidang Tibet atas pencerahan serta penjelasan mengenai program hari ini. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebagai penyumbahan bagi program Jajah selepas ini. Baiklah, dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, untuk sidang selari 2 ini kita akan mendengar perkongsian daripada 3 pembentang yang bukan calang-calang orangnya. Dengan ini izinkan saya memperkenalkan pembentang pertama, iaitu Cikgu Johanna binti Aburah dari SMO Sains Kota Kinabalu. Marilah kita berkenalan dengan Cikgu Johanna, guru prinsip perakaunan yang sangat berpengalaman selama 27 tahun dalam bidang prinsip perakaunan. Selamat datang, Cikgu. Wah, Cikgu nampak sungguh cantik hari ini. Terima kasih, Puan Moderator. Baiklah, Cikgu. Sebelum Cikgu teruskan dengan pembentangan, marilah kita berkenalan dengan lebih lanjut. Siapakah Cikgu Johanna dari SMO Sains Kota Kinabalu? Beliau memegang prinsip dalam hidupnya iaitu God's purpose gives life meaning, yang sangat mendalam sebenarnya, dan beliau memiliki diploma pendidikan dalam ekonomi dan perakaunan serta KPLI. Begitu juga mempunyai Bachelor Science dengan kepujian dalam ekonomi sumber. Beliau adalah seorang guru yang sangat berpengalaman, lebih kurang 27 tahun. Bermula sebagai guru akademik dari tahun 1995 lagi hinggalah sekarang. Bukan calang-calang orangnya. Dan inilah lubuk emas yang kita mencari pada hari ini. Baiklah, anugerah yang pernah dirangkul oleh beliau adalah mendapat tempat pertama iaitu first place winner for the International STEM Showcase Tibet 2021. Tahniah, Cikgu. Begitu juga selaku pentaksir ke kawasan kerja khusus untuk mata pelajaran prinsip perakaunan, dan juga beliau merupakan penceramah mata pelajaran prinsip perakaunan. Dengan ini, saya ingin mempersilakan pembentang pertama kita, Cikgu Johanna binti Aburah dari SMO Sains Kota Kinabalu. Dipersilakan, Cikgu. Terima kasih, Puan Moderator. Selamat petang dan salam sejahtera kepada guru-guru dan pelajar yang mengikuti program petang ini.
Terlebih dahulu, saya Cikgu Johana ingin melafazkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Tuhan dan berbanyak terima kasih kepada penganjur program Jajah Sabah karena memberi saya kesempatan untuk berkongsi bahan kajian saya untuk dibentang dalam program ini. Saya berharap guru-guru, terutama pelajar yang mengambil mata pelajaran prinsip perakaunan akan mendapat manfaat dari kajian yang telah Cikgu hasilkan ini. Tanpa membuang masa, saya ingin memulakan pembentangan saya hari ini. Ramai pelajar beranggapan bahwa mata pelajaran prinsip perakaunan susah dan agak sukar untuk lulus. Tetapi melalui kajian Cikgu ini, saya ingin memutuskan tanggapan ini. Sebaliknya mengatakan bahwa mata pelajaran prinsip perakaunan mudah untuk lulus. Pada kesempatan ini, saya ingin memberi tips untuk mudah lulus dalam subjek prinsip perakaunan melalui kajian ini. Oleh itu, pembentangan kajian Cikgu petang ini, saya memilih topik berkaitan dengan apur. Ini adalah kerana dengan menggunakan kaedah akronim ya, yaitu di bawah topik apur dan PKK, yaitu penyata kedudukan keuangan. Mengapa Cikgu memilih? Kita lihat seterusnya, mengapa Cikgu memilih topik apur untuk digunakan dalam pembentangan Cikgu hari ini. Ini adalah kerana apur digunakan dalam beberapa topik dalam sukatan tingkatan 5. Seperti dalam topik perkongsian, kelab dan persatuan, kos pengeluaran, dan juga rekod tak lengkap. Dan ada lagi tajuk-tajuk yang lain. Okey, ini adalah langkah pertama yang pelajar perlu lakukan ya, ataupun guru-guru ya menggunakannya dalam PDP untuk memastikan pelajar mahir dalam menyediakan akaun perdagangan. Sebab itu Cikgu mencipta kajian dengan akronim ini dalam akaun perdagangan. Mari kita lihat apa yang telah Cikgu cipta ya, sebuah cerita ya supaya senang pelajar untuk mengingati item-item yang harus disenaraikan di dalam penyata perdagangan ataupun akaun perdagangan. Kita mulakan dengan jualan yaitu Juli. Ulangan jualan pulang. Jualan bersih Johor Bahru. Jadi Juli pulang Johor Bahru. Kemudian kita teruskan dengan inventory awal, belian. Inventory awal ialah ikut. Belian, bela. Ulangan belian, pulang. Belian bersih, beli. Angkutan masuk, upah belian, duty import, insurans atas belian. Kita namakan dia sebagai Audi. Pelajar dan guru tahu kan Audi sejenis kereta yang mewah tahu. Oke. Kemudian kos belian yaitu kasih. Kos barang untuk dijual kami. Inventory akhir ikan. Kos jualan ketam. Dan akhirnya untung kasar ialah udang. Jadi Cikgu repeat ya, ulang cerita ini supaya pelajar dapat faham apa maksud cerita ini. Juli pulang Johor Bahru, ikut Bella, pulang beli Audi, kasih kami ikan ketam udang. Jadi apabila pelajar sudah menghafal berulang-ulang kali, ya, saya pasti pelajar akan ingat. Ya, setelah menghafal semua ini, saya pasti pelajar akan ingat. Setelah menghafal, pelajar cubalah buat latihan ini. Atau kalau guru-guru sediakan banyak latihan yang berkaitan dengan akaun perdagangan. Di sini Cikgu ada berikan beberapa contoh ya untuk pelajar buat latihan. Boleh juga ambil soalan-soalan dari buku-buku latihan, Latitubi dan
buku-buku yang sudah disediakan, ada modul-modul yang disediakan oleh cikgu-cikgu di sekolah, perlu membanyakkan latihan. Mungkin 7, mungkin sehingga 10. Jadi ini akan membolehkan pelajar mahir untuk menguasai akaun perdagangan ini. Jadi pastikan buat latihan ini. Sebab kalau kita buat banyak kali, memang benda ini akan dapat kita kuasai. Oke. Pastikan pelajar dapat tentukan di kolom yang mana satu harus letak semua item-item ini, dia punya value ya, jumlah dia di item di kolom yang tertentu. Sebab itulah pelajar semasa kita menghafal tadi rumus ya Juli pulang Johor Bahru tuh, pelajar juga perlu memastikan bahwa di manakah jumlah ya atau amount itu perlu diletakkan. Di samping pelajar menghafal cerita tadi, pelajar juga perlu menghafal di mana perlu diletak ya jumlah atau amount bagi setiap item tersebut. Supaya pelajar akan mendapat jawaban yang betul untuk untung kasar. Pastikan juga dalam maklumat tambahan pelajar perlu memilih inventory yang terkecil ya supaya kita boleh mendapat untung yang lebih. Oke, mari kita lihat seterusnya. Setelah ini langkah yang kedua. Setelah pelajar menghafal Juli pulang Johor Bahru tadi dan pelajar sudah menghafal di mana kolom yang perlu diletakkan amount atau jumlah tersebut dan banyak latihan sudah dibuat, maka pergilah pelajar ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah kesinambungan daripada akaun perdagangan tadi. Oke, setelah untung kasar kita perolehi, maka kita harus masuk ke akaun yang berikutnya, yaitu akaun untung rugi. Tapi terlebih dahulu, cikgu di dalam akaun untung rugi ini terdapat item-item hasil dan juga belanja. Tetapi cikgu akan tekankan dulu ya tentang hasil. Ya, apa item-item yang dikategori di dalam hasil ini. Oke. Itu ada akronim sana yang warna merah tuh kan, berdasarkan kepada huruf yang pertama tuh. Oke, ada dibulat-bulatkan di sana ya. Oke, kita lihat pertama. Diskon diterima dulu. Hutang lapuk terpulih handphone. Commission diterima kecil. Sewa diterima Samsung. Faedah atas simpanan Faiz. Pengurangan hutang ragu Popular. Jadi cerita ini adalah dulu handphone kecil Samsung Faiz Popular. Cikgu mencipta cerita atau akronim ini berdasarkan huruf yang di hadapannya. Ya, sebab ini akan menyenangkan pelajar untuk menyenaraikan item-item yang terdapat di dalam soalan. Tetapi tidak semestinya pelajar perlu mengikuti urutan ini. Ya, tidak semestinya. Kecuali tadi akaun perdagangan itu perlu mengikuti urutan. Tetapi bagi hasil tidak perlu ikut urutan. Tetapi cikgu mencipta akronim ini untuk memudahkan pelajar mengingati apakah item-item yang perlu disenaraikan di bawah hasil. Ya, tetapi bukan semua item-item ini terdapat di dalam soalan yang ditanya dalam ujian ataupun peperiksaan. Tetapi bila kita sudah menghafal cerita atau akronim ini, agak mudah untuk kita memilih manakah item-item yang sesuai untuk dimasukkan di dalam hasil. Itulah pentingnya pelajar yang kurang menguasai konsep. Ini adalah satu cara yang mudah untuk menghafal dan menyenaraikan item-item yang perlu disenaraikan di bawah hasil. Jadi sekiranya tiada item-item ini di dalam soalan, tak payahlah pelajar tulis. Tapi pelajar boleh pilih kan dengan cerita tersebut. Misalnya pelajar bermula begini, diskon diterima. Pelajar pergilah cari diskon diterima sana. Kalau ada masukkan, kalau tiada tak payahlah kan. Tapi selalunya hasil nih pelajar di dalam imbangan duga kita akan dapati dia di sebelah kredit. Semua item-item hasil ini selalunya terdapat di sebelah kredit. Jadi senang, kadang-kadang dalam soalan itu dia tulis diskon.
Jadi agak susah pelajar nak pilih mana satu diskon diberi, mana satu diskon diterima nih. Jadi sebab itu pelajar harus dulu tahu di mana letaknya hasil dan belanja. Selalunya belanja di sebelah kredit dan hasil di sebelah debit. Jadi melalui cerita ini, misalnya yang kedua, hutang lapuk terpulih. Pelajar lihatlah senarai soalan itu. Adakah hutang lapuk terpulih? Sekiranya ada, pelajar senaraikanlah hutang lapuk terpulih ini di bawah tajuk hasil. Beginilah yang pelajar perlu hafal akronim ini. Tetapi pelajar perlu step by step. Tidak boleh semua sebab agak susah untuk kita menghafal kalau terlalu banyak. Sebab itu cikgu asingkan ada langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Ya, oke, seterusnya kita pergi ke belanja. Belanja ini panjang, student. Agak susah pelajar nak ingat. Oke, tetapi pelajar boleh bahagikan kepada 3 bahagian. Ya, misalnya sini ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, lebih kurang 12. Bahagilah kepada 3 bahagian. Jadi setiap kali 4 kita hafal, 4 kita hafal begitu. Bila pelajar menghafal, misalnya insurance, angkutan keluar, faedah atas pinjaman, sewa dibayar. Hafal itu dulu, lepas itu nanti bila menghafal gaji, diskon diberi, dan berikutnya perlu hafal sekali lagi dari atas. Ini cara untuk menghafal. Kita bahagi kepada 3 bahagian. Tetapi pelajar ingat, kita kena repeat dari atas. Kalau kita nak mula menghafal gaji, perlu dihafal sekali lagi dari atas insurance supaya dia bersambung. Ya, sebab kalau kita hafal sekali dengan panjang agak sukar untuk kita menghafal. Ya. Oke, kita bahagikan kepada 3 bahagian. Misalnya, insurance, akronim dia EI. Angkutan keluar E, jadi IA. Faedah atas pinjaman, faid. Sewa dibayar semasa. Gaji juga senang kan ikut. Ingat, diskon diberi, dia. Susun nilai aset bukan semasa, selalu. Ya, belanja belanja. Jadi sana ada tersenarai 1, 2, 3. Itulah cara untuk pelajar menghafal step by step. Sebab kita ni perlu step by step. Kita tidak boleh sekali panjang. Memang agak sukar untuk kita menghafal. Lepas tu promosi, prem. Ini nama orang ya. Kadar bayaran, kasut, alat tulis, Adidas. Pertambahan hutang ragu, paling. Hutang lapuk, hijau. Jadi kita boleh cerita dia adalah berdasarkan ia faid semasa gaji. Dia selalu belanja frame, kasut Adidas, paling hijau. Mungkin dia minat lah ini warna hijau nih kan. Dan dia peminat Adidas. Jadi pelajar pastikan ulang. Mengulang nih kan dia beriang-iang di telinga kita dan di otak kita pun. Macam lagu juga bila kita dengar. Kita tak hafal pun jadi hafal tuh lagu. Macam kanak-kanak. Macam mana kanak-kanak yang kecil boleh hafal tuh lagu seni kata. Beginilah itu kita menghafal. Ya, saya pasti pelajar pasti akan dapat. Jadi buat guru-guru juga kita sarankan pelajar kita untuk lakukan ini. Kita juga boleh apabila kita nak mulakan kelas, guru-guru yang mengajar topik ini, semasa kita masuk kelas, kita startlah suruh mereka hafal. Sebelum memulakan kelas, hafal lagi. Jadi saya rasa memang orang akan hebat dengan benda ini. Sebab perlu berulang-ulang. Ya. Kemudian di akhirnya untung kasar itu kita dapat ada tadi kan. Oke. Selepas kita hafal, tengok untung bersih. Maksudnya hero lah kita tuh dapat sudah. Kemudian kita masuk kepada soalan. Itulah pentingnya soalan, student. Soalan ini akan menguji kita. Menguji kita macam mana kita mahir ya dalam membuat latihan. Jadi bila kita mahir sudah dalam buat latihan, pasti dalam ujian, dalam peperiksaan kita pasti dapat membuat laju lah gitu. Ya, bila kita sudah hafal memang laju, kita sudah tahu, sudah pilih mana item yang harus dimasukkan di tempat-tempat yang tertentu. Jadi bagi pelajar, carilah buku-buku yang ada kaitan ini, ya, buat latihan banyak-banyak tentang ini ya. Kemudian seterusnya kita pergi ke langkah yang berikutnya.
memiliki. Nah, ini langkah yang terakhir lah ya. Kita pastikan pelajar kita mahir dan menyediakan penyata keuangan. Pelajar, bila kita sudah dapat untung bersih tadi, kita akan gunakan dia di dalam PKK ini atau penyata kedudukan ini. Jadi dalam PKK dia ada aset bukan semasa. Jadi cikgu mencipta akronim berdasarkan cerita premis putra, alatan pejabat angkat, kelengkapan kerusi, kenderaan keluar, mesin masjid, perabot pagi, dan tanah adalah tadi. Jadi putra angkat kerusi keluar masjid pagi tadi. Tapi jangan pelajar bila dalam soalan nanti ada pelajar pula yang mesin dia tulis masjid. Nah, jangan kita kena tahu pastikan apakah yang perlu, apakah akronim itu, apakah item yang harus kita tulis di dalam soalan jawaban kita. Kemudian kita akan pergi ke aset semasa, yaitu inventory akhir, aset bukan akun bukan terima, belanja prabayar, hasil belum terima, dan tunai ataupun bank. Jadi inilah adalah akronim yang cikgu sudah cipta. IMBP, boleh juga Bapak ya. I'm Bapak hebat the best. Wah, bestnya ini I'm the best. Kalau nama kamu bermula dengan B, bolehlah. Misalnya kamu nama Bobby. I'm Bobby, hebat the best. Wah, kamu pun bangga juga kan, kita the best. Tapi dalam sekali lagi, pelajar dalam penyata kedudukan keuangan, pastikan pelajar juga menghafal di mana item amount yang perlu dicatat, di kolom mana yang benar, yang betul patut disenaraikan ya, atau diletakkan amount kita. Kemudian next, kita akan lihat seterusnya, yaitu liability semasa. Ya, kita akan lihat seterusnya liability semasa. Liability semasa disenaraikan, apa yang terdapat dalam liability semasa ialah overdraft bank, hasil belum terperoleh, belanja belum bayar, account belum bayar, yaitu OPA, HASPO belum ada. Jadi kita dapat modal kerja yaitu mood kerja. Jadi OPA, HASPO belum ada mood kerja. Oke, dan ini adalah ciptaan akronim untuk liability semasa. Yang terakhir sekali, kita akan lihat, ini bagi mereka yang peminat bola, janganlah marah cikgu ya, sebab ciptaan cikgu ini ialah Manchester United akan menang. Bila cikgu sebut di kelas tentang MU akan menang dan bukan penyokong MU, memang marah ya. Tetapi tak apalah, ini ciptaan atau akronim yang cikgu cipta, yaitu Manchester United akan menang, yaitu modal awal, untung bersih, ambilan, dan modal akhir. Dan akhir sekali ialah liability bukan semasa, yaitu pinjaman bank dan gada janji paling gagah. Nah, paling gagah ya. Jadi kita nih paling gagah. Jadi pelajar dan guru-guru boleh menggunakan akronim ciptaan cikgu ini untuk digunakan di dalam PDP, khususnya bagi pelajar yang agak sukar untuk menguasai Apur ya. Jadi tolonglah buat banyak latihan untuk semua lulus dalam peperiksaan. Jadi cikgu berharap ya kepada semua pelajar, ingatlah walaupun ramai beranggapan mata pelajaran prinsip perakaunan sukar, semua pelajar perlu ingat bahwa usaha tangga kejayaan, practice make us perfect. Ya, cikgu yakin sekiranya pelajar dapat menghafal cerita hasil kajian ini dan membuat banyak latihan, pasti membuahkan hasil, dan cikgu yakin pelajar pasti akan lulus dalam ujian peperiksaan, terutama dalam peperiksaan SPM. Sebagai penutup pembentang cikgu petang ini, cikgu ingin menyampaikan 2 buah pantun, yaitu kalau mencari buah asam, biar lebih jangan kurang. Rajin tekad, sabar dan iktizam, kejayaan pasti akan cemerlang. Yang kedua, kalau mencari buah pulasan, biar lebih jangan kurang. Ilmu dituntut, usaha berterusan, prestasi meningkat, hasil cemerlang. Terima kasih.
kepada guru-guru dan juga pelajar yang mengikut pembentangan Cikgu hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga diucapkan kepada Cikgu Johana dari SM All Saints Kota Kinabalu. Baiklah Cikgu Johana, satu perkongsian pembentangan yang sangat menarik. Ya, bila saya mendengar tadi pembentangan cikgu, saya teringat 20 tahun lepas saya mengambil prinsip rakaunan masa belajar di universiti. Jadi semua yang kenangan tu datang kembali semula dan saya pun teruja mahu mengambil mata pelajaran prinsip rakaunan semula. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Ya. Okey, baiklah cikgu. Cikgu disebut cikgu tadi adalah peminat Manchester United. Mungkin juga tidak, cikgu guna bukan sejuta sahaja itu. Tidak minat bola, Puan. Tidak minat bola. Sekarang musim bola kan. World Cup. Okay, jadi cikgu sebelum kita teruskan, sudah tentu banyak soalan yang memang ingin ditanya oleh sidang penonton kepada cikgu ya. Okay, baiklah. Sidang hadirin, kita akan membuka ruang untuk Q&A sekarang. Mohon lontarkan soalan buat pembentang kita. Sebab kata orang, siapa yang malu dia yang rugi kan cikgu. Jadi gunakan masa keemasan ini untuk bertanya sebaik mungkin. Okay, baiklah. Jika dilihat di sini, ada beberapa soalan nih cikgu. Cikgu sudah bersedia? Bersedia, Puan. Okey, baiklah. Soalan yang pertama yang kita sudah dapatkan adalah berapa lama seseorang itu dapat menguasai formula akur? Terima kasih atas soalan, saya akan jawab. Sekiranya pelajar itu berusaha dan betul-betul ada motivasi lah untuk buat, dalam 2 minggu mereka boleh menguasai sudah topik ini. Sekiranya mereka rajin lah ya, kita berharap pelajar-pelajar kita ini rajin. Ya, dalam 2 minggu saja tuh, Puan. Sidang penonton, dalam 2 minggu kalau betul-betul kita ikuti, kita akan dapat sesuatu hasil daripada akur ini. Jadi ilmu yang sudah dikongsikan oleh Cikgu Johana. Seperti Cikgu Johana sudah sebut, prinsip rakaunan bukan sesuatu yang susah. Dia sebenarnya mudah. Dan kalau kita lihat, sebenarnya prinsip rakaunan adalah sesuatu yang kita gunakan dalam kehidupan seharian. Ya, Cikgu? Ya, betul. Baiklah, ada soalan lagi seterusnya, Cikgu. Adakah kelas yang excellent perlu menggunakan akronim juga? Bagi soalan ini, bagi pelajar yang memang cemerlang lah kan, mereka agak tidak berminat ya untuk akronim ini, kajian akronim ini, sebab mereka adalah pelajar yang sangat memahami dan mahir tentang konsep prinsip perakaunan. Jadi bagi mereka agak senang dan mudah untuk mereka membuat akaun perdagangan untung rugi dan PKK ini. Tetapi bagi pelajar yang kurang menguasai, inilah caranya untuk lulus ya, atau boleh buat menjawab soalan ini. Sebab itulah saya mencipta ini untuk pelajar yang kurang menguasai, Puan. Ya. Terima kasih banyak Cikgu atas jawapan yang telah diberikan. Ya, ucapan terima kasih juga kepada semua soalan yang sudah ditanya oleh sidang hadirin. Ya, baiklah Cikgu, terima kasih banyak atas pembentangan perkongsian yang diberikan tadi. Mudah-mudahan dapat membantu kepada para pelajar kita, begitu juga dengan para guru akan menggunakan akur ini. Ya, terima kasih Cikgu. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini. Terima kasih banyak. Inilah Cikgu Johana dari SM All Saints Kota Kinabalu. Terima kasih banyak. Yeah. Selamat kembali sidang penonton. Pembentang kita yang kedua ini pula akan berkongsi amalan terbaik beliau yang sudah tentu ada kesinambungan dengan tajuk pembentangan yang pertama tadi. Baiklah, sebelum itu saya ingin berkongsi serba sedikit tentang latar belakang beliau.
Mari kita lihat profil yang sudah disediakan. Okay. Baiklah, pembentang kedua kita ni sebenarnya dari SMK Tamparuli, Waran Sabah, merupakan seorang guru cemerlang mata pelajaran prinsip perakaunan, dan beliau mempunyai motto sendiri, iaitu akaun senang bah. Dan juga don't stop when you're tired, but stop when you've done the task. Itu adalah prinsip beliau. Selamat datang Cikgu Lee Jaiti Jastan dari SMK Tamparuli. Hai Cikgu. Ya, thank you. Baik, awesome. Okey. Baiklah Cikgu, sebelum kita teruskan, saya ingin perkenalkan serba sedikit tentang Cikgu. Okay, saya teruskan pada tahun 1997, Cikgu habis SPM di SMK Tamparuli juga, di mana beliau sedang berkhidmat sekarang, dan menyambung di matrikulasi perakaunan UPM pada tahun 1998 hingga 1999. Kemudian menyambung belajar di UPM dengan mengambil Bachelor Perakaunan dengan Pendidikan pada tahun 2000 hingga 2002. Dan beliau sudah berkhidmat dari tahun 2002 sehingga kini mengajar di SMK Tamparuli Waran. Beliau adalah pemenang anugerah platinum kajian tindakan F2PK2 pada tahun 2022, tahun ini juga, dan juga merangkul anugerah emas kajian tindakan F2PK2 dan juga anugerah emas inovasi pendidikan Fit Format Apur, dan merupakan anugerah ikon TVET, teknik dan vokasional berjabat pendidikan daerah Tuaran, dan seorang guru cemerlang prinsip perakaunan. Tahniah Cikgu. Dan pada tahun 2021, beliau memenangi anugerah emas kajian tindakan Fit Format Apur dan juga anugerah emas kajian tindakan teknik 5 jari. Begitu juga dengan tahun 2020, beliau mendapat anugerah emas kajian tindakan APLEH dan anugerah perak kajian tindakan Fit Format PKK. Syabas dan tahniah Cikgu. Adalah satu orang kata prestasi yang sangat cemerlang, boleh dikatakan di sini. Dan kita mungkin sangat, kita memang sangat berterima kasih kerana Cikgu Lee Jaiti sudi bersama kami pada hari ini. Baiklah Cikgu, tanpa membuang masa lagi, saya ingin mempersilakan Cikgu untuk berkongsi apa amalan terbaik pada hari ini. Dipersilakan Cikgu Lee Jaiti ataupun Bonda Lee. Terima kasih Puan Moderator. Sangat ceria hari ini. Terima kasih atas peluang ini diberikan kepada Cikgu Lee untuk berkongsi kepada rakan-rakan guru dan anak-anak murid kesayangan di luar sana. Baik, di kesempatan ini bukan senang anak-anak murid dan guru mengambil masa sedikit bersama kami. We are proud of you all sebab kamu sudi bersama-sama kami dan menyokong program ini. Anak-anak, ingat, sebentar tadi Cikgu Jo memberikan akronim kan? Okey, tidak cukup dengan akronim, Cikgu Lee tambah lagi. Maukah? Okey, jom kita sama-sama. Apa yang Cikgu Lee boleh share sekarang? Okey, anak-anak. Yang pertama, kita harus lihat pada pelarasan. Tetapi sebelum itu anak-anak, mesti ada set di minda kita. Akaun senang bah? Begitu. First, mesti fikir, oh akaun senang bah. Itu tidak semangat, mesti mau semangat. Akaun senang bah? Begitu. Okey, jom kita pergi next. Okey anak-anak, bila masuk akaun, kertas 2, yang kamu akan nampak adalah pelarasan, betul? Ada misi cikgu sebenarnya. Apa gunanya cikgu bersusah payah membantu kamu sekarang ni? Misi cikgu ialah supaya anak-anak murid lulus cemerlang dalam SPM. Bila lulus cemerlang, anak-anak murid mesti gembira, betul? Gembira dapat melanjutkan pelajaran ke universiti. Terutamanya bidang perekonomian yang sangat diperlukan pada zaman sekarang ini. Jom kita terokai apa itu pelarasan. Okey anak-anak,
bila masuk soalan ini, kita harus fokus. Fokus daripada saat pertama kita mula buka soalan. Okey, kita masuk pada pelarasan sebenarnya. Kita akan mula dengan inventory awal. Okey, anak-anak. Sebenarnya pelarasan itu kan bukan susah, tapi memang syok. Jom. Kita klik saja calculator. Ni calculator bonda. Calculator bonda. Dari zaman dulu pakai, sampai sekarang masih pakai. Yang ada bunyi. Okey, jom kita pergi pelarasan guna calculator. Okey. Kita fokus pelarasan dulu. Okey, di mana pelarasan tu? Mesti anak-anak tahu kan? Iaitu di bahagian maklumat tambahan. Jom kita fokus. Okey. Come, kita pergi yang pertama. Apa tu? Okey. Kita pergi yang pertama iaitu selalu bila kita buka soalan nombor 2 bahagian A, kita akan lihat maklumat tambahan yang pertama, inventory akhir. Trending saat-saat akhir ini ialah soalan itu dia beri dalam bentuk kad inventory. Okey, kad inventory. Cuba lihat. Perasan tak kamu? Soalan mungkin baru-baru ini, kad inventory itu diberi dalam keadaan bersenarai. Kad inventory. Kad inventory kan? Dia beri mungkin 3 jenis kad inventory. Soalan ini pada maklumat tambahan nombor 2. 2E. Okey, kita pergi tengok. Cantik kan kartun-kartun tu? Mesti mau happy mau belajar account. Bila ada happy, otak kita pun boleh berfikir. Pilih nilai yang terendah. Antara 3 kad inventory tadi, setiap jenis kad inventory kita pilih nilai yang terendah. Ini kita mengamalkan sistem ataupun yang takap tu. Kamu mesti tahu ni. Macam mana? Lepas pilih, macam mana nak rekod dia? Kita rekod di 2 rumah yang popular. Apa tu? Satu Apur, satu lagi PKK. Okey, jom macam mana mau rekod? Kita pergi next. Kamu mesti hebat ni kan? Soalan pertama saja 2E saja. Mesti berhabis sudah. Okey. Pergi Apur di kos jualan lorong 2. Pergi PKK di aset semasa di lorong 3. Mesti kamu kata, apa ni lorong 2? Apa ni lorong 3? Lorong 2 itu adalah kita kira dari ataupun kita sebut daripada butir pada Apur RM1, RM yang kedua. Yang PKK itu, ini bentuk dia. Lihat di sini. Okey, nama perniagaan Cikgu Lee ataupun bonda hari ini adalah perniagaan mas COVID. Bila kita sudah kira inventory akhir tu, kita akan rekodkan pada akaun perdagangan dan untung rugi di item kos jualan. Selalunya ini baris yang ke-11. Baris yang ke-11. Itu rahsia. Baris yang ke-11 tolak inventory akhir pada RM atau lorong yang kedua. Inilah dia. Kenapa Bondali letak dalam kurungan sedia? Sebab dia kena tolak. Kemudian yang satu lagi adalah penyata kedudukan kewangan. Okey, aset semasa. Kita letak di aset semasa di baris yang pertama. Baris ini adalah baris sebab dia adalah item yang pertama kita jumpa pada maklumat tambahan. And then, Bondali, mana mau letak ni? Tengok di sini ada 4 lajur RM. Yang pertama nilai kos, khusus nilai terkumpul, nilai buku dan RM. Kita letak di lorong yang ketiga ataupun nilai buku. Tapi di sini anak-anak jangan letak dalam kurungan. Kenapa? Tak boleh. Tak boleh sebab di sini kita tidak tolak. Lihatlah nota-nota yang Cikgu Lee bagi ya. Baris pertama adalah selepas aset semasa punya item. Okey? Okey, jom kita pergi next lagi. Makin best kan?
Nah, ingat, lorong 1 itu dekat dengan butir. Lorong 2 itu lorong 3 dan lorong 4. Ini dia punya lorong yang Bonda maksudkan. Thank you anak-anak, you are awesome. Oke. Seterusnya, belanja prabayar of course akan melibatkan belanja dan aset semasa. Kata Bondali. Begitu juga dengan cikgu-cikgu kamu di sekolah kan? Selalu dikata begitu. Belanja akan melibatkan aset semasa pada PKK. Macam mana tuh? Oke, jom kita pergi. Hari ini Cikgu Li tidak akan sharing macam mana mengira. Cikgu Li hanya ataupun Bonda hanya sharing macam mana nak rekod dia. Jom kita tengok macam mana mau rekod. Untuk belanja prabayar, belanja pada apur, dan belanja pada aset semasa. Jom. Senangkan akaun. Yang pertama, pada apur, akaun perdagangan untung rugi, kita rekod di belanja. Di lorong 2. Belanja di lorong 2. Pada PKK atau penyata kedudukan kewangan, kita akan rekod ia di klasifikasi aset semasa, yaitu lorong 3. Mesti kamu pernah jumpa nih kan? Mesti kamu suka kan? Kenapa? Kenapa mau pastikan kedua-dua ini? Kalau tidak pastikan dia dengan jelas, akan menyebabkan kita tersilap rekod. Oke? Di belanja tuh kita kena tolak. Tetapi di aset semasa, jangan tolak lagi. Kita cuma senaraikan sahaja. Oke. Tiada kurungan. Oke, mari kita tengok. Pada akaun perdagangan dan untung rugi, di item belanja ini, kita akan buat butir, kita akan tulis butir. Lepas itu, anak-anak buatlah pengiraan. Kenapa membuat pengiraan? Manalah tahu kita sudah kira-kira pada jawapan 1700 ni kita tertulis lain. Jadi cikgu kamu masih boleh bagi markah pada pengiraan di sini. Kan? 2000 tolak 300, dapatlah jawapan pada lorong 2, 1700. Ingat anak-anak, tidak perlu dalam kurungan semua yang 1700 nih. Sebab di sini atas nih, belanja sudah kamu tulis simbol tolak. Oke, mari kita tengok penyata kedudukan kewangan. Kenapa mesti mau buat pengiraan? Untuk kebaikan kita. Kita pun senang ingat. Oke, mari kita pergi aset semasa pula. Oke, kalau belanja ini prabayar duit kita, duit perniagaan kita. That's why kita letak di aset semasa. Tetapi anak-anak kena tulis perkataan prabayar. Bayar awal lah tuh kalau bahasa kita. Bahasa perekonomian, insurans prabayar. Hebat kan insurans? Ada prabayar. Ada belum bayar. Tapi hari ini prabayar dahulu. Tak perlu lagi kita buat pengiraan di sini. Kita just tulis nilai Rp300 nih pada lorong yang ketiga, yaitu pada lorong nilai buku. Ingat anak-anak, nilai kos, susut nilai terkumpul, nilai buku ini hanya untuk item si aset, bukan semasa. Oke, jom. Belanja belum bayar. Tadi prabayar, sekarang belanja belum bayar. Masih kategori belanja, tetapi pada PKK dia direkodkan di liability semasa. Mari kita tengok. Anak-anak mesti aus kan, jangan lupa minum air. Sekarang ini petang-petang agak panas. Oke anak-anak, bila tengok belanja belum bayar, bukan kita sengaja belum bayar, kita mungkin sibuk.
Tetapi kerana akaun kita pun sudah rekod. Okey, belanja itu tetap mau bayar, tetapi tidak sempat bayar, sudah tutup akaun. Sudah tempoh perakaunan tutup. Okey, tengok macam mana tu pada akaun peruntukan untuk rugi, akaun perdagangan untuk rugi, kita rekodkan di belanja. Okey, dengan pentingnya lorong itu lorong 2. Kemudian kita rekod di PKK, di liability semasa di lorong 3. Jom kita sama-sama rekod. Bila masuk di PKK, bila masuk di Apur. Ingat anak-anak, jangan salah nama, jangan salah item. Bila salah item, maka kita tidak dapat markah. Begitu. Okey, jom pergi next. Macam mana ni? Macam mana nak rekod ni? Senang saja. Kita bermula dengan pengiraan. Lepas kira, baru rekod. Lihat pada akaun perdagangan dan untung rugi, pada item belanja, masih kita tulis kadar bayaran. Tambah, 2,000 tambah 100, dapatlah jawapan 2,100, rekod di lorong 2. Okey? Perasankah kamu ada bonda tulis 100 di sini? Itulah yang belum bayar. Kita tambah dengan nilai yang sudah kita bayar. Jadi kita rekod pada PKK. Di PKK adalah liability semasa. Tapi nama dia wajib tambah perkataan belum bayar. Jadi nama penuh dia ialah kadar bayaran belum bayar. Hanya rekod yang 100 saja pada lorong ketiga. Pada lorong ketiga. Okey, what if kalau anak-anak tertulis salah? Tiada markah sana. Ingat. So, hasil belum terima. Hasil kita tapi belum terima, pada Apur kita letak hasil. Okay. Pada PKK kita letak aset semasa. Jom kita tengok. Bila masuk begini, kena hati-hati. Kadang-kadang ayat dia ini macam belum terima, tapi sudah terima. Mari kita tengok macam mana cara rekod dia. Anak-anak, kamu mesti best bila mau ada perasaan macam ni, tidak sabar lagi mau kasih habis ni jawapan. Tidak sabar lagi mau jawab ini soalan. Okey, dibantu dengan Kak Johanna ataupun Cikgu Johanna punya tu. Okey. Akronim tadi memudahkan kita lah. Okey, rekod. Macam mana mau rekod? Apur letak di hasil di lorong 2. Pada PKK, kita letak di aset semasa pada lorong 3. Macam mana tu? Macam mana tu? Jom kita pergi next. Memang senang kan? Lorong 2, sekejap lorong 3. Sekejap lorong 2, sekejap lorong 3. Sebenarnya, apabila anak-anak murid membuat banyak latihan, tidak perlu lagi ingat mana lorong pun. Bonda yakin kamu sudah menguasai semua format, terutamanya Apur dan juga PKK. 2 minggu pun boleh settle untuk ingat semua. Okey, mari kita masuk ini. Untuk hasil, kita tulis hasil diterima. Nilai asal pada imbangan duga 1,500 dan maklumat tambahan 200. Maka jawapan kita letak di lorong 2, 1,700. Okey. Macam mana kita nak rekod untuk yang 200 ini yang kita belum terima ni? Kita rekod di penyata kedudukan kewangan di aset semasa. Ingat anak-anak, wajib tulis perkataan belum. Sewa belum terima. RM200 di lorong yang ketiga. Okey? Senangkah? Senang sangat. Cuba komen di sana. Tekan 1 senang. Tekan 2 senang sangat. Okey, next. Hasil belum terperoleh. Okey? Terperoleh. Tengok saya.
sorry ya, ada typo sedikit. Hasil dan liability semasa. Kita tengok macam mana nak rekod dia pada Apur. Senang saja. Hasil belum terperoleh ni hasil yang kita sudah terima awal, tetapi belum boleh iktiraf pada tahun ini. Okey, tetapi belum boleh iktiraf pada tahun ini. Macam mana tu? Contohnya kan kamu sedang menyewakan sebahagian kedai kita tu, okey. Jadi kita akan terima sewa. Okey, oleh kerana penyewa kita itu sangat baik hati, okey. Dia membayar awal semua sewa untuk tahun hadapan pada bulan ini, bulan 12. So, maka kita akan rekodkan dia sebagai hasil belum terperoleh. Pada Apur, letak di hasil di lorong 2. Pada PKK, liability semasa di lorong 3. Okey. So, kenapa mau lorong 3? Kenapa? Sebenarnya boleh guna lorong 2. Okey. Liability semasa ni boleh guna lorong 2 untuk memudahkan kamu. Okey. Tapi cikgu selalunya akan guna lorong 2. Terpulang kepada cikgu kamu juga. Kamu mesti perasan kenapa sekejap lorong 2, sekejap lorong 3. Itu ikut kesesuaian kamu punya penulisan. Okey, contohnya sini kan, tengok. Hasil. Sewa diterima. Kamu terima 3.300. Tetapi yang 300 tu adalah hasil yang pada bulan Januari lah contohnya. Kita kena tolak. Dan jawapannya kita letak 3.000. Pada liability semasa pula, di PKK, kita jangan lupa ataupun kita kena ingat, sewa belum terperoleh. Tulis anak-anak dan ambil nilai dia saja. Okey. Mesti ada yang bertanya, Benda, kenapa mau pakai lorong 3? Kenapa tidak pakai lorong 2? Boleh saja, tidak tolak markah punya. Ini lorong 2 yang susut nilai terkumpul. Lorong 3 adalah nilai buku. Mau lagi kah? Tekan 5 kalau mau lagi. Tekan 5 di chat sana. 5. Okey. Cikgu Li layan. Bonda layan. Jom kita pergi next lagi. Okey. Mesti rajin kan buat latihan kan? Dekat sudah SPM bah. Yang form 4 pun mau mantapkan lagi ilmu bah. Okey, kita pergi yang next. Cara kira susut nilai. Selalunya susut nilai ini melibatkan aset bukan semasa. Ada 3 cara rekod. 3. Okey, yang pertama garis lurus, yang kedua baki berkurangan, dan yang ketiga penilaian semula. Jom kita layan. Macam mana tu? Macam mana tu Bonda? Senang sangat ini garis lurus. Macam mana formula dia? Okey anak-anak, apa formula garis lurus tu? Nilai kos darab peratus. Okey, Bonda bagi contoh kenderaan. Kenderaan kita bernilai 50.000 dengan susut nilai dia 10%. Darab terus. Okey, darab terus. Bonda ulang lagi. Darab terus dapat 5.000. Okey, pandai kira mesti pandai rekod. Macam mana mau buat dia? Macam mana mau rekod dia? Kita tengok macam mana kita rekod di Apur. Direct saja kan ni number? Senang je ni. Mari kita tengok. Di Apur kita letak belanja. Okey, item di belanja. Lorong 2. Tetapi, okey, di aset bukan, di PKK, kita letak di aset bukan semasa. Okey, Bonda sengaja tulis L3 sini. Dia sebenarnya salah. Bonda mau lihat kamu ada mau tanya Bonda ke tidak. Pembetulannya ini bukan L3, ini L2. Ingat anak-anak, Bonda sengaja tulis ni sebab mau tengok kamu alert ke tidak. Okey, Bonda bagi pembetulan sini L3, lorong 2. Ini dia. Belanja susut nilai kenderaan sahaja pada Apur. Di sini tulis lorong 2, 5.000. Tetapi pada PKK,
lihat di sini, aset bukan semasa, pada item aset bukan semasa, kita cuma tulis kenderaan. Nilai kos 50.000, susut nilai terkumpul dia, tadi Bonda sudah betulkan kan? Di lorong 2. Oke, terus tulis dalam kurungan. Kenapa? Sebab kita mau tolak dengan nilai kos. Dapatlah nilai buku. Senangkah? Senang sangat. Coba type senang. Senang tuh 1. Senang tuh 1. Oke, next. Baki berkurangan. Oke, baki berkurangan nih. Maksudnya kamu sudah diberi susut nilai yang pertama. Oke, kita ambil contoh yang tadi tuh. 50.000 tolak susut nilai asal pada imbangan duga. Dapatlah 45.000 kan? Darab dengan 10%, dapatlah 4.500. Jom kita rekod. Pandai kira, pandai rekod. Oke, pada apur, kita tulis saja susut nilai kenderaan. Kita rekod saja di belanja. Jangan rekod di hasil, lorong 2. Sama juga ini PKK di aset bukan semasa, lorong 2. Ingat anak-anak, pembetulan sini lorong 2. Kenapa Bonda letak begini? Sebab Bonda mau tahu kamu betul-betul ingat ke tidak. Ini lorong 2. Di PKK pun lorong 2. Jom, mari tengok macam mana mau rekod yang reality. Anak-anak, tengok sini, belanja cuma tulis susut nilai kenderaan. Rekod 4.500 yang baru kira. Kemudian pada aset bukan semasa, nilai susut nilai baru 4.500 campur atau tambah dengan 5.000. Dapatlah 9.500, rekod di susut nilai terkumpul. Oke, next, penilaian semula. So, ini senang saja. Penilaian semula, baki aset, awal aset tambah belian, belian aset baru, tolak baki akhir aset. So, inilah jawapannya 1.400. Oke, 1.400 ni macam mana mau rekod? Sama juga, oke. Tapi kita tidak susah hati lah kan. So, alatan kilang ni selalunya dia berada di belanja di apur. Oke. So, tengok sini. Oke. Apur letak di belanja, lorong 2. PKK di aset bukan semasalah. Oke. Alatan pejabat kah begitu? Ataupun lengkapan kah begitu? Semua letak di aset bukan semasa. Oke, anak-anak. Tempat kamu macam mana sekarang? Hujan kah? Tempat Bonda hujan lebat. Oke, anak-anak, jom. Kita rekod dia. Macam mana mau rekod dia? Macam ni. Susut nilai alatan hilang. Begitu. Lepas tu diatur. Di PKK alatan kilang. Lepas tu kita tolaklah nilai kos. Tolak susut nilai terkumpul. Dapatlah nilai buku. Oke, type senang-senang 1. Type 2 senang sangat. Di chat sana. Alright, kita pergi next. Apa lagi yang next ni? Yang popular tu. Banyak lagi. Tapi Bonda share yang next ini adalah yang biasa. Oh, you are awesome. Kamu masih sama-sama Bonda. Thank you. Kita pergi next. Apa tu? Hutang lapuk. Hutang lapuk ni belanja kepada perniagaan kita dan aset semasa juga terkesan. Okay, jom. Macam mana nak kira? Macam mana nak rekod? Kita tengok sama-sama. Pada apur, pada apur kita akan letak dia sebagai hutang lapuk. Rekod di lorong 2. Rekod di lorong 2. Cuba tengok. Selama ini pernahkah kamu terrekod di lorong 3? Jangan rekod di lorong 3. Pada PKK akan melibatkan aset semasa kita iaitu ABT lah.
ABT tolak dengan hutang lapuk. Kita asingkan dia di lorong 2 dulu. Mari tengok macam mana tu dia diasingkan. Macam mana dia mau diasingkan? Macam ni. Okey, pada Apur belanja kita tulis hutang lapuk RM80. Okey, di aset semasa kita cari akaun belum terima, kita tolak di situ pada akaun belum terima. Okey, 4,000 tolak 80 dapatlah 3920. Yeay. Senangkah akaun? Senang kan? Okey, jom. Macam mana lagi ni? Macam mana lagi? Ui, ada lagi. Hutang lapuk terpulih. Tiba-tiba anak kepada sahabat kita, ABT kita datang membayar hutang. Itu nama dia hutang lapuk terpulih. So, itu adalah hasil pada perniagaan kita. Dan menambahkan aset semasa kita. So, apa yang terhasil di sini? Kita letak di hasil, bukan letak di belanja lagi ya. Hedge, nampakkah terpulih ada hedge? Hedge itu kita anggapkan sebagai hasil. Okey, di PKK, sama ada kita terima cek atau tunai. Kalau kita terima tunai, kita akan rekod sebagai tunai. Okey, jom. Di Apur hasil lorong 2, di aset semasa atau di PKK, kita letak di aset semasa lorong 3. Lorong 3. Okey. Macam mana mau rekod tu? Macam ni lah. Pada Apur, selalunya pada Apur ni dia terus bagi nombor. Jadi kita salin sahaja. Tapi nama dia ada perkataan terpulih. Hasil hutang lapuk terpulih 100. Pada PKK, kita tidak tulis lagi hutang lapuk terpulih. Kita tulis tunai. Akaun senang bah. Okey, akaun senang bah. Senang hati kan? So, anak-anak semua, belajarlah rajin-rajin. Jaga adab kamu dengan cikgu. Minta doa restu dari parents. Pasti kamu akan lulus cemerlang. Kertas 3 sudah dikiin marka. So, apa lagi yang kamu mau? Just go for it. Lulus dengan cemerlang dan juga hati gembira. We love account. Account senang bah. Begitu. So, anak-anak semua, jika ada soalan dengan Bonda, boleh terus type di sana atau hubungi Bonda di talian ini. Baiklah, itu saja dari Bonda. We love account. Account senang bah. Ada pantun dari Bonda ya? Okey, apa pantun tu? Kalau Kak Cikgu Johanna pun ada pantun, Cikgu Li pun ada pantun. Di langit ada pelangi. Tidak lupa aku hitung warnanya. Cukup sekian dari Bonda Li. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you. Okey, tahniah. Terima kasih Cikgu Li ataupun Bonda Li. Izinkan saya memanggil ya Bonda Li. Baiklah Cikgu, macam mana kita buat yang akaun senang bah? Macam mana caranya? Begini. Akaun senang bah. Akaun senang bah. Ya, itu dia. Mesti dikatakan dengan penuh semangat. Ya, akaun senang bah. Ya, macam itu. Baiklah, Cikgu Li. Ada beberapa soalan yang ingin kita tanyakan ya. Yang pertama di sini adalah, bolehkah kita gunakan perkataan hasil belum terperoleh di Apur? Okey. Anak-anak semua, ingat Apur ini adalah yang solid. Apa saja ayat daripada imbangan duga, itulah yang kita hantar ataupun rekod di Apur. Jangan ada perkataan terperoleh, belum bayar. So, jawapannya tidak boleh. Hanya di PKK saja boleh letak perkataan belum terperoleh. Thank you. Semoga menjawab soalan tadi. Ya, terima kasih. Adakah kita boleh bertanya satu soalan lagi? Boleh ya? Okay, baiklah Cikgu. Apakah harapan Cikgu daripada hasil inovasi yang Cikgu sudah hasilkan? Baik. Apa harapan saya? Semoga anak-anak semua terbantu
dan terpandu untuk menjawab soalan kertas 2. Ingat anak-anak, nothing impossible. Don't stop when you are tired, but stop when you have done the soalan. Jawablah soalan sebaik-baik mungkin. Ambillah masa sebaik-baik mungkin. Fokus. Jawablah 5 soalan yang terbaik. Tidak perlulah sampai 6. Cukuplah 5. So, Bunda doakan semoga semua lulus cemerlang. Amin. Lulus cemerlang, Ekan. Senang, Ba. Itu dia. Terima kasih banyak Bondali. Ya, satu doa untuk kita semua. Mudah-mudahan calon SPM kita pada tahun ini akan terus cemerlang. Terima kasih. Dan harapkan semua penonton kita kira pelajar dan guru-guru ya dapat belajar sesuatu daripada ini. Ya, tercetus idea. Sesuatu yang mereka rasa susah sebelum ini, tapi bila kita ikuti perkongsian daripada Cikgu Lee, terus kita akan tersedar, wah, akaun senang bah, bukan sesuatu yang susah sebenarnya. Ya, tahniah. Terima kasih banyak Cikgu Lee kerana sudi bersama kami. Terima kasih banyak. Baiklah, selamat kembali tuan-tuan dan puan-puan. Kita sudah tiba kepada pembentang ketiga sidang selari bidang TVET Aspirasi SISC Plus Sabah Siri 2 2022. Dengan ini saya ingin perkenalkan the only gentleman among the roses, ya, Cikgu Doni Eng Yau Hing, Ketua Panitia Mata Pelajaran Perniagaan dari SMK Taman Ria Tuaran. Selamat datang Cikgu Doni. Terima kasih. Apa khabar hari selamat ini? petang Puan Moderator. Terima kasih Puan Moderator. Baiklah, saya Sihat. tahu sekarang Tuaran hujan lebat ya sekarang. Ya, hujan betul-betul lebat sekarang nih. Ya, harap kalian tidak ada masalah. Okey, tidak apa Cikgu, dan kita tidak teruskan. putus-putus lah. Okey, dan ya. Baiklah, saya ingin bacakan profil Cikgu. Serba sedikit tentang Cikgu Doni. Beliau merupakan Ketua Panitia di SMK Taman Ria Tuaran dan moto beliau adalah keep it up. Ya, keep it up. Dan beliau memiliki segulung ijazah sarjana muda ekonomi dengan pendidikan dan juga ijazah sarjana kurikulum dan pengajaran. Dan beliau selama ini pernah berkhidmat di SMK Beluran, begitu juga di SMK Bahang Penampang dan sehingga hari ini di SMK Taman Ria Tuaran. Beliau adalah seorang ketua pentaksir ya, kawasan bagi mata pelajaran perniagaan dan seorang YouTuber channel Cikgu Doni. Pastikan anda terus ya melihat mencari YouTube Cikgu Doni ini. Dan seorang JU Bolt Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan merupakan seorang penggubal soalan modul perniagaan JPNS dan penceramah teknik menjawab perniagaan, begitu juga penceramah teknik pemarkahan untuk guru-guru perniagaan. Dan calon-calon orangnya penuh dengan pengalaman dan juga ilmu. Dengan ini saya serahkan kepada pembentang ketiga kita, Cikgu Doni Eng. Ya, dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih moderator. Saya cuba share dulu bahan saya sekejap lagi ya. Baiklah. Jangan bimbang Cikgu, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan melihatnya apakah perkongsian Cikgu Doni pada hari ini untuk mata pelajaran perniagaan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sambil menunggu, pihak kami ingin maklumkan mengenai link kehadiran dan e-sijil yang mana akan dikongsikan selepas ini. Jadi jangan lupa untuk membuat pengisian di mana link ini akan dibuka sehingga tengah malam nanti. Ya, jadi jangan lupa untuk membuat pengisian.
mungkin talian tidak begitu bagus. Jadi saya sudah share, tapi mungkin belum keluar lagi ya di apa ini? Di YouTube nih ya, secara live nih. Oke, kebetulan hujan lebat. Oke, kita pun mungkin tidak dapat share itu bahan. Oke, ada masalah teknikal yang tidak dapat dielakkan. Oke, jadi line pun tidak begitu bagus. Okay, mohon tuan-tuan dan puan-puan terus bersama kami. Itu dia, kita sudah boleh nampak di atas skrin. Boleh teruskan Cikgu Doni dengan perkongsian pada hari ini. Oke, ada paparan gitu. Paparan sudah boleh dilihat dengan jelas. Oke, ini merupakan Google Site. Oke, yang saya reka merupakan pelantar lah untuk subjek perniagaan KSSM dan juga matematik KSSM, SPM. Oke, dan pelantar ini terbahagi kepada 4 bahagian lah. Yang pertama tentang maklumat perkhidmatan saya sendiri. Oke, yang kedua ini berkenaan dengan site perniagaan SPM. Seterusnya ini merupakan site matematik SPM. Oke, dan bahagian yang keempat ini merupakan pautan bagi mana-mana yang berkaitan dengan pendidikan lah, dan juga ada pautan pantas di sini. Kita boleh lihat sendiri. Oke, bagi tidak membuang masa, saya terus masuk bagian yang utama ini, yaitu site perniagaan SPM. Oke, dalam bahagian site perniagaan SPM ini, saya juga sediakan beberapa bahagian. Yang ini merupakan bahagian pengenalan. Kemudian kita ada matlamat, mempai, perniagaan. Objektif mempai perniagaan. Kita ada 5 objektif. Dan di sini bahagian link link untuk DSKP perniagaan, buku digital perniagaan, video, PDPC, saya sendiri Cikgu Doni, modul soalan ulang kaji. Di sini ada link untuk jawapan modul berfokus ataupun ulang kaji, soalan online perniagaan, dan seterusnya lah. Jadi untuk hari ini saya ingin kongsikan tentang modul modul soalan ulang kaji ya. Kalau di sini boleh klik lah. Sebagai contoh, untuk kepastian kita boleh klik link di SKP perniagaan. Kita boleh lihat sini. Line tidak begitu bagus. Jadi agak slow. Harap bersabar. Ini contoh di SKP lah. Jadi kalau mau masuk di SKP tingkatan 4, subjek perniagaan, kita klik sahaja di sini, dia akan masuklah di SKP ya. Ataupun di SKP tingkatan 5. So kita balik semula tadi ke site perniagaan. Di sini juga saya ada sediakan tentang link video channel saya sendiri. Kalau saya klik video PDBC, dia akan keluar macam ni lah. Jadi setiap link, setiap video yang saya sediakan ni, dia mengikut turutan bab, bab dan tingkatan lah. Contohnya macam ni, dia lambat keluar. Line tidak begitu bagus. Yang ini adalah untuk video PDPC saya. Tingkatan 4, bab 1, tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Bahagian pertama ini adalah
tingkatan 4, bab 1, bahagian kedua, dan seterusnya bahagian ketiga. Okay? Jadi apabila kita klik mana-mana gambar ni, dia akan masuk kepada channel video saya lah. Okay? Jadi sekarang ni merupakan zaman sains dan teknologi. Jadi kalau kita lihat pada zaman sekarang ni, rata-rata okay, murid-murid ataupun anak-anak yang belajar subjek, kira-kira apa subjek pun, okay, asalnya subjek perniagaan, okay, mereka suka online. Jadi di sini kita boleh bagi kesempatanlah untuk mereka belajar secara online, okay. Bukan sahaja maklumat di hujung jari, tetapi ilmu juga di hujung jari. Okay. So line tidak begitu bagus, jadi dia lambat keluar. Okay. Jadi video yang saya sediakan ni termasuklah semua bab, sampailah bab 7, tingkatan 5. Okay, kita balik. Okay, pada hari ini saya sebenarnya ingin kongsikan tentang modul yang saya sediakan sendiri. Okay, jadi saya klik tadi modul. Okay, ini merupakan modul saya yang saya rekalah edisi ketiga. So modul ni kita namakan sebagai modul berfokus 3, subjek perniagaan. Okay, jadi ini adalah untuk modul tingkatan 4 dan ini merupakan modul tingkatan 5. Okey, sebelum saya tekan untuk masuk bahagian dalam, okey, modul ni saya reka khas untuk semua pelajar, kira-kira pelajar itu pelajar depan, tengah ataupun pelajar galus. Jadi dia sesuai pakai. Sebabnya modul ni boleh dijadikan sebagai rujukan penceritaan akhir. Latihan yang saya berikan ni, okey, jawapan dia adalah berdasarkan kata kunci. Okay, kita lihat contoh modul berfokus tingkatan 4. Okay, saya klik. Dan bagi cikgu-cikgu yang sedang menonton sekarang ni secara live, okay, dan ada mengajar ataupun membimbing subjek perniagaan, okay, bolehlah kita share modul ni, kita perbanyakkan, kita cetak dan kita bagi kepada anak-anak murid kita lah. Okay, dan modul ni saya sediakan dalam bentuk PDF lah. Okay, line tidak begitu bagus. So dia lambat keluar. Okey, di sini saya ada sediakan juga panduan menggunakan modul ni. Okey. Untuk guru-guru dan pelajar. Jadi modul ni sebenarnya saya sediakan untuk pelajar sendiri. Sekolah saya sendiri, SMK Taman Ria. Tetapi modul ni juga boleh kita guna pakailah bersama. Okey. Kenapa kita boleh guna bersama? Sebabnya, okey. Sebabnya iaitu saya sediakan modul ni dalam bentuk yang simple, okay, tidak memerlukan jawapan yang panjang, okay. Jadi saya letak soalan, contohnya apakah ataupun jelaskan maksud perniagaan. Jadi calon hanya isikan jawapan tu berbentuk kata kunci ataupun kita panggil keyword. Jadi kata-kata kunci inilah yang penting untuk para calon kita untuk jawab khasnya soalan kertas 2. Hasilnya soalan kertas 2. Okey. Dan jika di mana dapatkan jawapan ni? Okey, jawapan tu boleh dapat di bahagian setiap divider. Contohnya divider bab 1, tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Okey. Di sini saya ada sediakan link link untuk boleh rujuk pada channel saya sendirilah. Okey. Sebab modul ni kalau kita perbanyakkan, pelajar boleh bawa balik dan buat masa di rumah atau masa hujung minggu ataupun mungkin masa cuti sekolah. Okay, tidak lama lagi kita akan cuti sekolah 3 minggu, minggu depan mula. Jadi bagi tidak membuang masa, mungkin calon-calon bolehlah menggunakan modul ni sebagai ulang kaji. Okay, sambil menonton mendapatkan jawapan. Sebagai contohnya saya klik link jawapan dalam YT
Cikgu Loni. Okey, line tidak begitu bagus. Nampak agak slow. Harap bersabarlah. Ini saya buat dalam bentuk YouTube, okey. Inilah contoh. Okey, jelaskan maksud perniagaan. Jelaskan maksud perniagaan. Jadi saya dah sediakan dia punya link. Okey, harap boleh nampak contoh jawapan. Okey, maksud perniagaan merupakan aktiviti jual beli barang dan perkhidmatan. Okey, yang ini merupakan kata kunci yang kedua, maksud perniagaan sebagai contoh. Okey, dan di sini juga merupakan kata kunci yang ketiga disediakan. Okey, line tidak begitu baik, jadi mungkin agak putus-putus. Saya pun minta maaf juga lah, kebetulan hujan lebat ni. Okey. Baik, kalau calon tu dapat menjawab model ni dengan baik berdasarkan panduan yang diberikan, okey, sepatutnya calon dapat menjawab soalan tu, dapat mengisi contoh jawapan macam ni lah. Okey. Contoh modul tingkatan 4. Okey, bab 1. Okey, modul dia macam ni lah. Okey, beserta dengan jawapan. Jadi, kelebihan model ini, okey, calon boleh gunakan buku model ni sebagai buku rujukan. Kejutan akhir boleh dijadikan sebagai buku nota I-think ataupun nota ringkas. Okey, nota ringkas bagi membantu calon-calon kita lah. Okey, membuat ulang kaji di saat akhir. Ini contoh modul yang telah lengkap, ada jawapan lah. Okey. Dan di samping tu, saya ada juga menyediakan analisis soalan-soalan kekerapan yang keluar dalam kertas tu khasnya. Okey. Jadi saya dah letak sini analisis. Okey, contohnya bahagian ni. Okey, tujuan perniagaan pernah keluar pada tahun 2018 sebagai contoh. Okey, begitu juga dengan bahagian sinilah saya sediakan analisis sebagai panduan. Okey, dan pelajar ataupun calon perniagaan kita mungkin dapat mengesan mana topik ataupun subtopik yang popular lah, dan mereka boleh fokus untuk buat ulang kaji. Okey. Okey, ini adalah modul berfokus tingkatan 5. Okey, sama juga. Kalau kita lihat, okey. Okey. So ini tingkatan 5. Saya minta maaf, line tidak begitu bagus, jadi agak slow. Hujan kuat, masih lagi hujan kuat. Okey, masih belum ada paparan. Okey. Okey ya, jadi nasihat saya kepada rakan-rakan, guru-guru dan pelajar, model ni boleh diperbanyakkan lah. Okey, keluar surat gambar dia. Okey, di sini juga saya ada sediakan kesilapan yang sering dilakukan oleh calon. Okey, ada kata tugas soalan. Okey, kata tugas soalan ni untuk kertas 2. Okey, adalah berbeza dengan model kertas model tingkatan 4. Jadi untuk menjadikan panduan untuk menjawab soalan.
Contohnya di sini ada saya sediakan kata tugas bagaimanakah. So calon dikehendaki memberikan jawapan dalam bentuk peranan ataupun kaedah ataupun langkah-langkah dan sebagainya. Okey, so ini adalah modul tingkatan 5. Sama juga divider ada link video untuk rujukan jawapan. Dan saya sediakan juga dalam bentuk iting ataupun dalam bentuk nota ringkas. Jadi calon hanya isikan kata-kata kunci yang ada di sini. Okey. Berdasarkan jawapan dalam channel Cikgu Doni lah, YouTube Cikgu Doni ya. Okey, dan ini pun sama juga saya akan sediakan ada sediakan analisis soalan tahun-tahun lepas. Okey, bagi membantu calon merujuklah mana satu bahagian menjadi tajuk ataupun subtopik yang popular. Okey. Baik, jadi saya balik kepada set perniagaan. Okey, kalau kita lihat di sini dalam set perniagaan ni, dia banyak link lah. Jadi saya pun tidak boleh jelaskan setiap bahagian ni. Apa yang saya mau fokus pada hari ini, pada petang ni adalah tentang penggunaan modul soalan ulang kaji ini yang berbagai guna. Okey, di mana calon ataupun pelajar kita boleh buat ulang kaji berdasarkan link jawapan dalam YT Cikgu Doni. Dan buku ini boleh dijadikan sebagai buku nota iting ataupun nota ringkas dan dijadikan rujukan. Memudahkan calon untuk menjawab soalan. Khasnya untuk kertas 2. Jadi itu sajalah daripada saya. Segala kesilapan ataupun kekurangan saya minta maaf lah sebab mungkin kalian tidak begitu baik Kalau ada soalan saya bukakan kalau ada soalan. Terima kasih syabas dan tahniah kepada Cikgu Doni. Ya, bukan sahaja syabas dan tahniah kerana dapat berkongsi sesuatu perkongsian yang memang hebat, tetapi dapat berkongsi semasa dalam cuaca yang memang kita tidak sangkakan tapi kita memang jangka setiap petang. Kalau sekarang di Kota Kinabalu ini memang musim hujan. Jadi itulah salah satu cabaran tidak apa cikgu syabas dan tahniah. Dengan ini kita teruskan dengan sesi Q&A bersama Cikgu Doni. Baiklah, ada beberapa soalan di sini cikgu yang pertama, bagaimana ataupun berapa lama Cikgu Doni menghasilkan inovasi ini? Sebenarnya yang ini, site ini, menggunakan site Google ni, saya mula hasilkan pada tahun 2020. Kebetulan masa itu PKP kan. Jadi kebanyakan pelajar kita ni berada di rumah dan kita belajar secara PDR. Jadi saya ambil peluang ini untuk hasilkan ini site untuk sediakan link memudahkan pelajar saya untuk masuklah bahagian ini. Dan modul yang saya sediakan ini pun memang saya sudah sediakan pada tahun 2020 iaitu modul edisi 1. Tahun 2021 edisi 2 dan tahun ni 2022 modul berfokus ni edisi yang ketiga lah. Baik cikgu, maksudnya kira dia adalah penambahan bila kita balik kepada moto cikgu iaitu keep it up. Maksudnya dia bermula daripada tahun 2020 sehingga kini. Cikgu buat penambahbaikan sehingga dapat menghasilkan satu amalan terbaik ataupun inovasi interaktif syabas dan tahniah cikgu. Baiklah, apabila kita melihat kepada inovasi ini, termasuk diri saya pun suka juga untuk mencuba dan sebagai seorang guru, apalagi seorang pelajar, sesuatu yang memudahkan semua orang. Bagaimanakah dengan respon
ataupun feedback, ya, maklum balas para pengguna, tidak kira guru, rakan-rakan guru ataupun pelajar apabila mereka mencuba link ataupun hasil inovasi cikgu ini. Okey, di muka hadapan ni, di home line ya, saya tekan dulu link home ni. Okey. Saya ada sediakan maklum balas lah. Okey. Jadi kalau mereka ingin memberikan maklum balas, okey, mereka boleh isi di bahagian E maklum balas di sinilah. Mereka boleh isi sini. Okey, nama pelawat dan siapa pelawat tu kita boleh nyatakan, kita tinggal klik sajalah. Okey, contohnya pegawai pendidikan, guru sekolah atau murid ataupun ibu bapa. Okey, dan setakat ni berdasarkan apa yang saya nampak, maklum balas ni, okey, mereka jarang isilah di bahagian sini. Okey, mereka jarang isi. Okey, tapi setakat ni bahan-bahan yang saya sediakan ni saya juga kongsikan melalui pelantar lain lah. Contohnya melalui Telegram dalam grup-grup yang berkaitan lah, khasnya grup guru-guru perniagaan lah, sama ada di daerah ataupun di tingkat negeri ataupun kebangsaan lah. Saya ada share juga yang ni, dan kebanyakan mereka ada menggunakan lah yang saya sediakan ni. Okey, ada menyediakan. Di sini pun saya ada sediakan juga berapa pelawat yang telah melawat pelantar saya lah. Setakat ni sudah 1,232 lah. Okey. Okey. Dan ada satu link lagi saya sediakan untuk memudahkan pelajar senang masuk. Okey. My link. Okey, Cikgu Doni ya. So di sini pun saya ada sediakan lah. Jadi dia klik saja, dia akan keluar macam ni, di mana di sini ada pengenalan, mudahnya skor A, perniagaan SPM. Okay, tapi semua ni kebanyakan dalam bentuk YouTube lah, video-video dalam channel saya. Okay, termasuk juga jawapan modul lah, dan saya ada sediakan juga modul berfokus di sini. Supaya calon-calon ataupun guru-guru yang masuk dalam my link ni, mereka boleh klik, okay, di sini. Okey, boleh lihat secara maya lah. Okey, tapi saya cadangkan kalau dapat modul ni dapat dicetak dan diperbanyakkan lah, dan kita bahagikan kepada calon-calon kita lah untuk bantu mereka. Ya, terima kasih Cikgu Doni ya, sangat murah hati sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, orang kata hujan sebenarnya membawa rahmat, dan memang sebenarnya begitu. Dan hari ini kita sebenarnya langkah kanan buat semua kerana kita dapat mendengar perkongsian daripada Cikgu Doni ya. Dan apabila perkongsian ini, bila kita mendengar tadi, semua sudah disediakan di hujung jari. Terpulang kepada pelajar, guru-guru dan ibu bapa hanya untuk klik sahaja dan mencari bahan yang bersesuaian. Apatah lagi betul Cikgu Doni kata, musim cuti sekolah akan tiba tidak lama lagi. Dan inilah masa untuk kita mengulang kaji ya. Sebelum bercuti dan masa kita mengulang kaji, gunakanlah sebaiknya yang sudah dikongsikan. Terima kasih Cikgu Doni. Walaupun hujan, kita teruskan saja dengan cabaran. Ya, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami pada hari ini. Okey, sama-sama. Syabas dan tahniah buat ketiga-tiga pembentang sidang selari bidang TVET Siri 2 Jajah pada hari ini. Sesungguhnya perkongsian yang sangat bermanfaat buat semua dalam peningkatan ilmu dan cetusan idea, khususnya buat para pendidik dan pelajar, insya-Allah. Para penonton sekalian, kita akan menonton penyampaian e-sijil kepada semua pembentang sidang selari setiap bidang yang dianugerahkan oleh Yang Berbahagia Datuk Tahniah binti Haji Jaman, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, sebagai tanda penghargaan atas perkongsian amalan terbaik setiap pembentang pada hari ini. Mari kita saksikan bersama.
syabas dan tahniah buat semua pembentang. Baiklah sidang hadirin, perkongsian sidang selari kita tidak akan lengkap tanpa sesi rumusan. Dengan ini, izinkan saya membaca dan berkongsi rumusan yang telah disediakan oleh rakan saya, Dr. Marcellus Johnny, SISC Plus, Pejabat Pendidikan Daerah Ranau. Terima kasih Dr. Marcellus. Baiklah, rumusannya begini. Fokus perkongsian amalan terbaik PDPC adalah SPM, iaitu perniagaan dan prinsip rakaunan bagi membantu guru melaksanakan strategi PDPC yang berinovatif serta menyediakan murid menghadapi SPM. Beberapa petua atau tips telah dikongsikan bagi membantu murid memahami dan menggunakan teknik pantas memahami dan menguasai isi kandungan khususnya bagi topik yang sukar. Untuk perkongsian prinsip rakaunan yang telah dilaksanakan oleh Cikgu Johanna binti Abura dari SMO Sains Kota Kinabalu dan Cikgu Lee Jaiti binti Jastan SMK Tamparuli Tuaran. Inovasi Apur menggunakan teknik hafalan rumus mata pelajaran prinsip rakaunan menggunakan akronim. Berkesan membantu murid menguasai dan menyelesaikan soalan prinsip rakaunan yang sebelum ini sememangnya sukar dijawab oleh murid, tetapi dengan teknik tersebut jika digunakan dengan betul, murid dapat menguasai kaedah ini dalam tempoh 2 minggu sahaja. Tagline, akaun senang bah, merupakan pendekatan berkesan untuk menarik minat dan perhatian murid untuk menguasai teknik penyelesaian masalah prinsip perakaunan. Perkongsian oleh Cikgu Doni Eng Yau Hing dari SMK Taman Ria Tuaran pula bagi mata pelajaran perniagaan SPM, amalan terbaik menggunakan Google Site sebagai pelantar untuk membantu murid belajar dan ulang kaji perniagaan SPM secara dalam talian bagi mata pelajaran perniagaan SPM, termasuk matematik SPM. Modul berfokus perniagaan tingkatan 4 dan tingkatan 5 menggunakan konsep 3-in-1 atau 3 dalam 1. Yang pertamanya, latihan jawapan mengandungi kata-kata kunci boleh dijadikan nota I think, nota ringkas untuk kejutan akhir. Kedua, jawapan disediakan melalui YouTube merangkumi setiap tajuk. Kelebihannya adalah murid dapat belajar atau mengulang kaji, tajuk berbantukan video secara dalam talian pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Yang ketiga, analisis soalan SPM yang lepas, mana memudahkan murid ulang kaji topik dan bentuk status format soalan SPM yang pernah dikeluarkan. Baiklah, itulah rumusan bagi sidang selari bidang TVET pada hari ini. Terima kasih banyak kepada 3 pembentang kita yang merangkumi mata pelajaran prinsip perakaunan dan perniagaan. Untuk pemakuan awal pula, program semasa ini iaitu siri 3 TVET dijangka akan dilaksanakan pada awal tahun 2023 iaitu tahun hadapan. Kepada guru-guru yang berminat untuk menyertai program ini sebagai pembentang perkongsian amalan terbaik PDPC, mata pelajaran bidang TVET, bolehlah menghubungi penyelaras projek Puan Sylvia Meeting atau mana-mana AJK TVET sidang selari perkongsian amalan terbaik PDPC. Jadi rebutlah dan ambillah peluang kepada semua kerana bilangan pembentang yang diperlukan adalah terhad. Terima kasih banyak. Itulah rumusan untuk hari ini. Sidang hadirin, majlis sekali lagi mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada barisan pembentang sidang selari bidang TVET siri 2 aspirasi 4 SISC Plus Sabah. Sudah tentu ilmu yang telah dikongsikan bagaikan permata yang menyidar yang memberi harapan serta hala tuju kepada semua yang sedang menonton. Teruskan berkarya, sesungguhnya guru tunjang sekolah sejahtera. Dengan ini majlis ingin mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah atas anjuran program pada petang ini. Begitu juga kepada barisan ahli jawatankuasa aspirasi 4 SISC Plus Sabah yang bertungkus lumus menyediakan pelaksanaan program dengan jayanya dan juga rakan-rakan setugas saya, kepada pengurus projek kita bidang TVET Puan Sylvia Meeting Pakoy, pegawai SISC Plus PPD Kudat, kepada pegawai-pegawai teknikal Cikgu Rita Bahan dari Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu dan juga Cikgu Mat Juli Talib dari Pusat Tingkatan 6 Maktab Sabah
Kedua-dua mereka adalah YouTubers yang terkenal, begitu juga dengan Cikgu Sylvia atau Cikgu Sobi, ya, lebih dikenali sebagai Cikgu Sobi. Ya. Dan juga barisan Google Educators Group GEG Kota Kinabalu, Akademi YouTubers Malaysia, serta sudah tentu semua penonton yang setia bersama kami sepanjang sesi majlis perasmian dan sidang selari setiap bidang bagi program jaringan dan jalinan holistik Jajah Aspirasi 4 SISC Plus Sabah Siri 2 peringkat kebangsaan tahun 2022 anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Teruskan bersama kami untuk program Jajah Siri 3 pula pada Januari tahun hadapan. Oleh itu, izinkan saya, Debbie Aludin, moderator anda untuk mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak.